زدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang memberi peluang dan juga taufik untuk sama-sama kita berada pada malam ini untuk kita sama-sama teruskan lagi pengajian daripada kitab Penawar Bagi Hati. Kita berhenti pada muka berapa? Soal 5. Kitab yang pertama. Dan bermula mensyukur mata. Muka surat yang kelima cetakkan Penawar Bagi Hati ni, kitab Jawi kita ni, pada bawah dan bermula mensyukurkan mata. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang, dan bermula mensyukurkan mata itu memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Memelihara daripadanya, daripada mata itu, pelihara apa? Tiap-tiap yang haram. Memelihara tiap-tiap melihat yang haram. Itu cara kita mensyukurkan mata. Jadi sebagaimana kita maklum, syukur ini satu maqam ataupun kedudukan yang tinggi, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyash syakur. Amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Maknanya menunaikan hak kesyukuran yang sebenar tu, sebenarnya kalau kita nak nisbahkan dengan tanggungjawab kita tu, adakah kita mensyukuri Tuhan? Kita tak dapat, tak cukup penuh, tak ada penuh kita. Tak akan dapat penuh menunaikan hak, kerana setiap daripada apa yang Tuhan beri itu ada hak kesyukuran yang kita perlu tunaikan. Jadi adakah kita rasa kita dapat tunaikan sebenarnya? Tak. Sebab itu Allah Ta'ala sendiri kata, sedikit sangat di kalangan hamba-Nya yang syukur. Siapa yang paling hebat bersyukur? Baginda Nabi SAW. Macam mana Nabi? Nabi buat itulah. Apa yang Nabi buat dalam kehidupan, dalam ibadat, itulah bentuk kesyukuran yang paling sempurna yang mampu dicapai oleh hamba, oleh manusia. Macam mana? Sehingga kan Nabi semayang bekok kaki, bangun malam kerana berdiri yang lama. Sehingga Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, tidakkah Allah Ta'ala yaghfiru laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Allah Ta'ala dah ampunkan dosa kamu yang sebelum dan selepas. Maksudnya kamu ni manusia yang dipelihara. Dosa sebelum selepas tak buat, mana Allah Ta'ala pelihara dah kamu. Kenapa berlebih-lebih? Kita guna berlebih-lebih pada persoalan tu, seakan Sayyidatina Aisyah kata Nabi ni relax-relax dah. Kau dah lah, relax-relax. Kenapa berlebih-lebih? Apa jawab baginda Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Makna apa? Makna apa yang Nabi buat tu ialah menunaikan hak kesyukuran
terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya payah sebenarnya kalau kita nak mencapai maqam yang syukur yang sempurna. Tetapi Allah Ta'ala, walaupun kita tak mampu mencapai hak kesyukuran yang sebenarnya, kita buat semampu boleh, Allah dah rahmat dia, Tuhan terima juga. Walaupun amalan kita cacat cela, tapi Allah Ta'ala terima juga. Tuhan terima juga dalam keadaan cacat cela tu. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala masih menerima rahmatnya dan belas kasihannya kepada kita. Okey. Jadi dalam bahagian pertama ini ialah cerita pasal menyatakan tentang nikmat yang pertama atau anggota pertama, iaitu mata. Maka mata ini ada hak yang perlu kita tunaikan sebagai mensyukuri nikmat mata. Syukur tu kita sebut dalam istilah, ulama mengistilahkan syukur ialah sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi lima khuliqa li ajlihi. Syukur apa takrif syukur? Syukur itu ialah hamba gunakan segala perkara yang Tuhan beri, gunakan apa yang Tuhan beri itu kepada tujuan perkara itu diberi. Allah Ta'ala beri mata, tujuan apa? Kita gunakan mata untuk tujuan Tuhan beri, orang tu dipanggil bersyukur. Allah Ta'ala beri kaki, beri tangan, kita gunakan kaki dan tangan kita kepada tujuan yang Tuhan ciptakan, orang itu dipanggil orang bersyukur. Jadi yang pertama dia kata, dan bermula mensyukurkan mata itu, memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Pelihara daripada melihat perempuan yang haram. Jadi itu satu tanggungjawab kita. Dah kita boleh jaga dak. Kadang-kadang terlepas juga. Dak. Kadang-kadang terlepas juga. Kadang-kadang tak mampu. Manusia kan? Nasiblah bahawa perkara itu maknanya Allah Ta'ala ampun. Kalau kita buat ibadat, kita ambil wuduk, kita sembahyang, kita berzikir dan seumpamanya, dosa-dosa kecil seumpamanya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Tapi wajarkah kita selama-lamanya demikian? Itu seboleh mungkin kita kena capai pada memelihara dengan sepenuhnya, supaya kita berada dalam keadaan penjagaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat yang haram. Melihat yang haram apa dia contoh? Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan mahramnya. Contoh seperti tengok orang puang lain. Tengok orang puang lain, lain daripada isteri. Isteri boleh tengok. Isteri boleh tengok. Bahkan dia digalakkan untuk tengok, kerana dia boleh mendekatkan kepada maksud syarak, membahagiakan dan menserasikan hubungan suami isteri itu. Isteri selain yang lain daripada isteri, sahaya hamba. Zaman sekarang ni mungkin tak ada dah hamba. Jadi zaman dulu hamba ini maknanya yang dia miliki penuh, yang bukan isteri orang, dia buat macam isteri, tak apa. Boleh, makna dia boleh bersama, dapat anak dia tanpa dia nikah, kerana dia memiliki hamba. Hamba tengok ada hamba, tak apa. Dan mahramnya, orang yang ada hubungan mahram, tengok dengan tengok yang dibenarkanlah pada anggota ataupun pada kawasan yang bukan aurat. Jadi contoh melihat perempuan lain, perempuan orang lain selain daripada yang disebut tadi, isteri, hamba dan juga mahramnya. Masalahnya manusia ni apabila hak disuruh tu tak ambuh, hak puang dua tak mau tengok, nak tengok lu. Bini orang nak tengok, bini sendiri tak apa nak tengok. Padahal kalau ikutnya mungkin comel hak bini sendiri lagi. Tapi bila di bini orang tu nampak comel. Ini kadang-kadang syaitan, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ini perangai syaitan. Syaitan dia boleh menghiasi benda buruk jadi comel.
Benda buruk syaitan dia boleh hias jadi comel. Padahal awak di rumah kita pun apa sangat. Tak ada kurang sikit pun. Contohlah. Tak. Jadi melihat perempuan lain tapi kerana mata itu dan dorongan daripada nafsu tu nak tengok orang perempuan lain pula. Tambah tengok perempuan yang halal baginya untuk tengok. Akhirnya hak zaman ni di viral dalam TikTok, dalam FB. Kena igak dah. Nampak tak? Tengok. Nampak tak? Buat benda perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti melihat akan yang muda belia. Melihat akan yang muda belia. Apa makna muda belia ni? Muda belia dia terjemahan daripada bahasa Arab, namanya amrad. Amrad ni ialah lelaki hak tak ada janggut. Bahasa istilah orang sebut apa lah ni? Hak orang lelaki hak muka jambu. Apa tak? Yang mana muka tu makna macam perempuan ke, muka yang tak ada janggut, dia istilahnya amrad lah, amrad. Tu maksud muda belia tu, muda belia. Ini juga bahaya juga. Sebab itu zaman sekarang ni banyaknya kita kata masalah kecelaruan identiti ni. Masalah yang kita dengar LGBT songsang semua tu. Kerana apa? Kerana melihat kepada jenis jantina yang sama tapi bagi dia minat. Sebab itu benda itu hendaklah ditegah. Benda tu hendaklah ditegah. Cara tegah macam mana? Jangan tengok, tahan daripada melihat muda belia. Muda belia. Jadi muda belia itu maksud amraq, lelaki yang kita kata comel, yang tak ada janggut lah, istilah tu tak ada janggut. Zaman sekarang ni pelik sangat dah nafsu manusia ni. Kira kadang hak ada janggut, tak ada janggut, hak bulu tak bulu yang bahan belaka. Tu jawapannya sama. Segala benda yang boleh mendatangkan nafsu yang haram, hukumnya sama sajalah. Tapi roliknya masalah berlaku ialah pada hak jenis lelaki-lelaki jambu ni. Na'udzubillah min zalik. Afanallahu min. Okey. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki. Tengok aurat laki-laki sama juga. Ni kadang yang jadi bahayanya, kalau perempuan ni mungkin halangan. Pertama adat kita, budaya kita. Tapi kalau sama jantina lelaki-lelaki ni, kadang-kadang kita ambil mudah, padahal benda itu tak boleh juga. Ini kadang boleh bawa kepada kita sebut macam gejala LGBT semua tadilah. Kenapa? Kerana tidak melihat dan tidak menjaga batas dalam syariat. Aurat sama lelaki dia ada aurat juga. Ada aurat juga. Mentang-mentang sama lelaki, boleh mandi tak pakai kain. Boleh. Tidur sekali, tak ada pakai apa-apa pakaian, bawah satu selimut. Tak boleh. Jadi benda-benda begitulah yang kadang syarak ni awal-awal pergi sekat. Dia sekat daripada mana-mana jalan yang boleh bawa kepada nafsu yang menyalahi fitrah. Nampak? Melihat aurat lelaki. Melihat aurat lelaki. Setengah orang ada, dia tak ada benda, tak ada rasa malu, tak ada tu. Padahal aurat. Kenapa begitu? Kerana dah kebiasaan. Biasa dalam keadaan gitu, bagi dia tak ada masalah tengok aurat orang lelaki, maka dia pun buat jadi macam tak ada apa. Padahal itu perkara yang dilarang. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau, kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Surah An-Nur
ayat 30. Artinya, bersabda olehmu hai Rasul, katakanlah wahai Rasulullah, bagi sekalian yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mereka itu. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka itu. Nescaya memelihara mereka akan segala faraj mereka. Memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Dan yang demikian, yakni memelihara itu, lebih baik bagi mereka itu. Bahawasanya Allah sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia, semacam dengan zahirnya, maka membalas ia akan mereka itu atasnya. Jadi yang pertama, apa sebab kita kena pelihara mata ni? Pertamanya, didatangkan dalil ayat Quran. Datangkan dalil ayat Quran. Kullil mu'minin, wahai Rasul, katakanlah kepada orang beriman, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan mereka. Sini dia istilah pejam. Pejam ni maknanya jangan tengoklah. Bukan pejam ni makna Pejam maknanya tak siapa tak nampak jalan. Bukan maknanya yaghudul basar ni makna menundukkan pandangan. Maknanya dak akad. Tidak tengok. Dah tertengok dah apa? Tertengok. Al-ula laka wath-thaniyah alaika. Yang pertama tu tertengok tu tak apa. Bukan kita nak tengok, tertengok. Tak ada dosa tu kalau sebab kita bukan sengaja. Tapi hak dosa hak kali kedua. Tengok ni, rugi kalau paling rugi. Kalau paling rugi. Jadi tengok, memanjangkan tengok tu dikira tengok kali kedua lah. Kok faham tengok kali pertama, tak apa. Lepas tu pandang, tengok kedua jadi tak boleh pula. Jadi cara kau ni, tengok biar lama. Tak boleh juga tu, nampak tak? Memanjangkan tengok tu orang panggil tengok bagi kali kedua. Hak pertama tengok tu, baru kita alihkan pandangan dulu. Okey. Jadi yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan jagalah kemaluan mereka daripada melakukan perkara haram. Zalika azka lahum, demikian itu lebih menjagakan bagi mereka. Lebih membersihkan bagi mereka. Memang orang yang jaga mata dan juga faraj ni, orang ini Allah Ta'ala akan bersihkan dia. Itu akan membersihkan daripada pekerjaan-pekerjaan kotor dan yang tak baik. Innallaha khabirum bima yasna'un, Allah Ta'ala amat mengetahui apa yang mereka buat. Yang tersembunyi seumpama zahir. Tengok terjemah tuan kita ni, dia kata apa? Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengejar mereka itu akan dia semacam dengan zahir. Hak dalam Tuhan tahu sebagaimana hak zahir nyata. Sebab itu kadang-kadang hak dalaman tu, hak dalaman orang tak tahu, tapi Tuhan tahu. Sebagaimana nampak jelasnya zahir, sebegitulah jelas dan zahir bagi Allah batin seseorang. Maka membalas ia akan mereka itu atasnya. Maka Allah Ta'ala akan balaskan dengan balasan yang setimpal. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Dalam ini ada apa? Ajar, ta'lim. Dalam ayat ini ada benda mengajar kelakuan yang baik. Yang kedua, memberitahu. Yang ketiga ialah menakutkan. Ada dalam ayat ini. Kullil mu'minin
yaghuddu min absarihim. Itu ajar. Ajar kelakuan yang baik. Wa yahfazu furujahum, dan memberitahu zalika azka lahum, demikian itu lebih baik kepada mereka. Itu nak beritahu bahawa perbuatan jaga mata itu lebih baik. Wallahu khabirun bima yasnaun. Itu ancaman, menakutkan. Kerana bila Tuhan kata Allah khabir, khabir ni dia tahu sampai ke dalam. Bahasa kita, khabir ni tahu yang paling halus, tahu sehalus-halusnya. Itu khabir. Nama Allah Ta'ala Al-Khabir. Allah Ta'ala Al-Khabir. Tahu dengan makna kalimah Al-Khabir, tahu yang paling halus, bukan tahu zahir saja. Itu makna kalimah Al-Khabir. Tahu siapa ke yang paling dalam dan paling halus. Jadi dalam ayat ni ada 3: ajar, beritahu dan menakutkan. Maka ada pun mengajar adab, maka firman-Nya bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Itu bab pertama tadi. Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Jaga, pelihara mata daripada barang yang tiada halal, perkara yang tidak halal pandang. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hamba-Nya dengan berkelakuan yang baik. Dengan ini Allah Ta'ala suruh. Tuhan suruh kan tu, yaghuddu, hendaklah orang itu memandang, menundukkan pandangannya, suruh berkelakuan yang baik, iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram, dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya. Jadi bila Tuhan suruh, kita ni hamba Allah, kita ni dalam takluk Tuhan, kita ni apa perlu buat? Wajib junjung perintah. Istilah junjung perintah lah. Ikut tu biasa tak? Ikut junjung perintah. Kalau datang daripada pihak atas, raja tak, patut menjunjung perintah. Jadi perintah sebab apa? Sebab datang arahan daripada pihak atas, dan tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu dia kata sekalian hamba wajib menjunjung perintah Tuhannya. Maknanya anggap sebagai perintah itu ialah satu perintah daripada Tuhan yang Maha Tinggi. Bagaimana orang tu diarah oleh sultan, diarah oleh raja, macam mana dia buat? Dia akan junjung perintah yang diperintahkan. Dan jika tiada, kalau tak junjung perintah, tak buat, nescaya adalah ia jahat perangai. Tak buat, orang panggil jahat perangai. Bila disuruh, bila raja suruh, sultan suruh, tak ikut, jahat perangai. Dan patut ia dimurkai. Patutlah dapat marah, layaklah untuk mendapat murka, dan diseksa. Dan layak untuk dihukum, diseksa. Nampak? Dan ada pun memberitahu, maka firman-Nya. Kat mana tadi? Yang 3 elemen kan? Iaitu ajar adab, yang kedua memberitahu, mengkhabar. Memberitahu, maka firman-Nya bermula demikian memejamkan mata dan memelihara farasyid itu lebih membersih dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Dia sebenarnya kesan mata ini, penjagaan dia buat kesan, dia boleh bersih hati. Nampak tak? Dia boleh membersihkan hati. Bukan sekadar membersihkan seorang tu daripada amal-amal jahat, daripada perkara-perkara yang tak baik. Bahkan dia azka lahum, lebih membersihkan bagi mereka. Hati akan jadi berkilat, hati akan jadi terang benderang.
Bila hati terang ni, maka perkara yang benar kita nampak benar, perkara yang salah kita nampak salah. Jadi dia kata memberitahu, maka firman-Nya tadi, itu lebih menambahkan bagi mereka itu, membersih dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu, keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Tengok, bersih hati. Dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Sebab kepada orang itu mudah buat baik. Apabila orang tu jaga mata, jaga faraj, kemaluan dia daripada melakukan dosa dan maksiat, perkara baik mudah buat. Ia akan jadi kesan yang baik apabila pelihara daripada ni. Ini antara musibah dosa ni yang masa kita masing-masing tahulah. Kadang buat dosa, buat sekali dosa, apa yang berlaku? Buat ibadat, buat kebajikan jadi payah, jadi berat. Jadi berat. Nak bangun semayang berjemaah jadi malas. Nak turun mari tempat-tempat orang mengajar jadi payah. Nak bangun subuh jadi tak bangun ikut masa. Dia kesan dia ada. Jadi memelihara anggota yang Tuhan beri ni, dia akan mudahkan seseorang itu untuk melakukan ketaatan. Dia akan beri mudah untuk buat taat. Kalau kita payah buat taat, tengok, kena muhasabah diri. Benda rasa-rasanya yang kita tak selesai dengan Allah Ta'ala. Sampai kita nak bangun malam payah, nak bangun jemaah subuh payah. Makna bila kita sedar, kurang-kurangnya kesedaran kita itu satu bentuk, satu jalan untuk kita bertaubat. Bila taubat, Allah Ta'ala ampun, kita akan jadi mudah balik, akan jadi masuk track balik, masuk dalam track balik untuk jalan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak? Okey. Dia kata sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Dan ada pun menakutkan. Yang ketiga, menakutkan kat mana tu? Maka firman-Nya bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin. Wallahu khabirun bima yasna'u. Hak belakang tu. Itu ayat tu, walaupun zahirnya seakan Allah beritahu dia mengetahui apa yang kamu lakukan. Itu sebenarnya satu bentuk ancaman, satu bentuk Tuhan nak menakutkan kita, nak beri kita rasa bimbang. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin, barang yang mengerjakan kamu kan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya. Benda hak dalam Tuhan tahu, tak tersembunyi sikit pun, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa yang dibuat oleh zahir seseorang. Maka selagi membalas ia akan dia. Bila begitu Tuhan akan balas. Allah Ta'ala akan balas. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Kalau baik, Tuhan akan balas baik, beri pahala, beri kesenangan dunia dan akhirat, beri syurga di akhirat. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan siksa dan api neraka. Na'udzubillah min zalik. Kalau jahat pula, Allah Ta'ala akan balas dengan siksa dan api neraka. Nampak? Itu hadis yang ayat yang pertama. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, kemudian dia datang lagi pula ayat yang seterusnya, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Surah Ghafir ayat 19, artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Ya'lamu, Allah tahu kha'inatal a'yun, mata-mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi dalam hati. Apa maksud segala mata yang khianat itu?
iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Guana ni, makna mata khianat guana, curi guana ni. Curi mata, curi tengok. Curi tengok. Dia tengok depan tapi jeling. Tahu ke jeling? Jeling tengok benda hak haram. Kalau nak paling muka nampak, kata. Berat sangat. Pakai piyok tengok kau. Contohlah. Jadi dok tengok gitu, tengok jeling. Tuhan tahu. Allah Ta'ala tahu, makna benda perkara itu pun tak terlepas daripada bicara Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan akan ambil kira mereka. Tu khainatul a'yun. Tengok secara curi tengok, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengejar kejahatan dan cita-cita mengejar kebajikan. Dan Tuhan tahu apa yang tersembunyi dalam hati. Wa ma tukhfis sudur, apa yang hati sembunyikan. Hak baik ke hak buruk Tuhan tahu. Jadi tak terlepaslah kita daripada Allah. Cuma ada dosa ke tidak? Man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang ada hamba ni, makna tanam niat nak buat. Dia dah bersungguh, dah berazam membuat kebaikan, tapi dah buat ataupun dah terbuat, dapat pahala dah. Bila dia buat, dapat 2 pahala pula. Niat saja, kita niat saja nak buat baik. Niat saja nak buat baik. Niat turun daripada rumah kita, turun flat masuk surau nak tak duit. Tengok poket dah ingat bawa. Dah ingat bawa duit. Kita niat dah, azam dah tu. Boleh pahala dah niat. Tapi bukan nak hari gitu. Nak hari dah ingat lah pelik. Dia Jumaat nak masuk dah duit ni. Memang dah nak masuk dah, rupa-rupanya tinggal pula. Jadi boleh pahala kita dengan niat tu. Wa man hamma bisayyi'atin wa lam ya'malha. Allah Ta'ala sebut apa ni dalam hadis disebut, siapa yang ada keinginan buat kejahatan, tetapi dia tidak buat. Dia tidak buat kerana apa? Kerana Allah Ta'ala, dia tinggal buat kejahatan kerana Allah, dia tulis pahala. Kalau tak buat, tak ada pahala lah. Kita niat nak buat jahat, keinginan buat jahat, tidak buat, tak ada dosa. Dosa tak ada. Dosa tidak ditulis sehingga seorang tu buat. Seorang tu buat baru dapat dosa. Lain dengan kebajikan. Kebajikan ni kalau dah niat kebajikan, tak buat lagi, boleh pahala tak? Bila buat, dapat lagi pahala buat. Adapun kejahatan, kita niat jahat, tak buat, tapi niat jahat, tak ditulis jahat lagi, tak ada ditulis kejahatan lagi. Tapi Tuhan tahu, tapi malaikat tak tulis amal jahat, sehinggalah dibuat, baru ditulis satu kejahatan. Tapi kalau kita niat buat jahat, kita tinggal kerana Allah, tu boleh pahala pula. Nampak? Waktu boleh pahala. Kita ni niatlah nak pergi tengok restoran hot stew tu. Orang kena serbu tu. Niat orang kata fikir tak boleh lah, tak boleh, tak molek jahat, tak boleh, tak juru begitu. Jadi macam mana? Kita tinggal kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggal kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tinggal tu boleh pahala. Tak? Orang kata ada tempat ni, tempat apa nama ni, boleh kacau anak dara orang, boleh setup. Kita
Niat nak pergi tapi kata aku ni takkan nak pergi. Mari semayang, dak, mari surah AJK masjid pula. Jika nak pergi malu ke diri, malu ke Allah Ta'ala, malu ke diri sendiri. Kita tinggal kerana Allah boleh pahala. Boleh pahala. Nampak? Okay. Bukan tinggal kerana sebab lain. Tinggal sebab lain tak ada pahala lah. Orang pergi dah, nak pergi kena tutup, kena serbu. Dah kali ikut pergi juga, tapi kena serbu, tutup. Tu dah ada benda lah tu. Tapi kurang-kurangnya Tuhan jaga dah tu. Daripada kita melakukan dosa, Tuhan jaga dah. Okey. Mana tadi? Artinya mana? Sesat. Memandang kepada yang diharamkan dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sabda Nabi, kita berhenti situlah kerana saya nak sebut sikit berkaitan dengan minggu depan kita raya lagi dah. Kan ada dah hari ketiga. Lepas tu kalau mari ada lah. Hari Selasa boleh lah, insyaAllah. InsyaAllah. Sebab rasanya masuk ke cuti lagi. Cuti lagi. Tak apalah, insyaAllah kita ada lah. Sebab kita pun dua kali je sebulan. Kalau batal kot payah dah nak cari. InsyaAllah kalau tak ada apa, tak ada arah wanita, kita akan sambung pada minggu depan dan sabda Nabi. Cuma sedikit berkaitan dengan takbir ni bulan Raya Aidil Adha ni, dia ada istimewa, ada takbir namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Tempat lain pun saya sebut, sini saya sebut jugalah. Takbir muqayyad ni ialah takbir yang mengiringi sembahyang. Jadi bila kita sunat takbir tu, bila malam raya biasa dah start sunatnya subuh hari 9. Makna Sabtu mayang subuh, lepas mayang subuh takbir. Takbir raya. Dok raya lagi, raya tu malam kat-kat. Hari subuh 9 hari bulan, hari Sabtu tu subuh tu. Lepas risalah sunat takbir. Lepas tu kita sembahyang sunat duha ke apa, kita takbirlah sendiri, sunat juga takbir. Kita sembahyang zuhur, sunat takbir lepas sembahyang. Sembahyang asar, sunat takbir. Masuk gari, ini bermula dipanggil takbir mursal atau takbir mutlaq. Maknanya malam raya itu kita macam biasa kita buatlah. Maknanya lepas sembahyang pun kita takbir, lepas daripada sembahyang pun kita buat takbir. Naik motor kita nak takbir, naik kereta, duduk rumah, buat rendang, masak lauk ke apa-apa pun sunat takbir dalam setiap keadaan yang dibolehkan untuk kita berzikir. Cuma bezanya pada malam raya sampai ke Tok Imam sembahyang hari raya tu kan, takbir yang dibaca lepas sembahyang tu sunat buat lepas wirid. Dia beza sikit. Maknanya biasanya lepas Tok Imam risalah dia takbir. Lepas tu start bila begitu tu 9 hari bulan, lepas tu zuhur asar, dan juga hari selepas daripada Tok Imam sembahyang raya. Lepas Tok Imam sembahyang raya tu kan kita disunat takbir waktu zuhur kan. Zuhur pun sunat takbir, asar sunat takbir, maghrib sampai ke 13 hari bulan. 13 Zulhijjah, hari tasyrik yang ketiga sembahyang asar. Lepas sembahyang asar sunat lagi takbir. Nampak? Lepas sembahyang asar sunat lagi takbir. Okey. Bezanya pada waktu malam raya itu Tok Imam sunat wirid dulu. Lepas risalah wirid. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam. Sampailah wirid sikit, lepas tu baru takbir. Wirid dulu sikit, kemudian takbir. Lepas tu sunat pada malam raya sampai ke Tok Imam akad takbir sembahyang raya.
Adapun lepas pada tu dan juga 9 hari bulan yang dipanggil takbir muqayyad ni, yang tu kita takbir dulu baru wirid. Tok Imam lepas salam takbir dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai habis. Lepas habis takbir baru sunat wirid. Astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam. Itu kau gitu je. Makna hak dibuat pada 11, 12, 13 dan lepas hari raya serta 9 hari bulan, waktu kita takbir dulu baru wirid semayang. Wirid semayang jangan tinggal. Jangan tinggal wirid semayang, rugilah. Yang malam raya sampai ke hari raya tu kita wirid dulu baru kita takbir. Beza dia gitu sikit katakanlah salah tak apalah. Tapi yang paling afdal yang disebut oleh ulama ialah kita mendahulukan wirid sembahyang pada takbir mutlak, kemudian baru kita takbir hari raya, dan pada takbir muqayyad kita sunat mendahulukan takbir dulu baru kita wirid lepas daripada sembahyang. Boleh? Jelas tak ni? Ada nak tanya tak ni? Jadi hari Sabtu pagi tu start dah. Kadang-kadang tak imam tak ingat, tak bila tolong peringat. Apa tu? Tolong peringatkan supaya syiar hari raya itu takbir tu kita berlaku. Dan bila melihat binatang yang nak dikorban pun sebenarnya sunat dah. Kita tengok binatang yang nak dikorban sunat dah kita takbir. Okey. Itulah awak nak cover sikit. Ada nak tanya? Jelas kan? Tak ada, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.